Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله لا شريك له لا إله إلا هو إليه المصير. أمسينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Alhamdulillah, banyak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam majlis mingguan kita, majlis ilmi daripada Masjid Zabidah yang kedua. Alhamdulillah, pada malam ini insya-Allah sambungnya daripada tajuk yang kita kecek belum pada ni kita kecek tentang kesan baik daripada kita buat amalan baik. Kita buat pahala, kita hipung pahala ni, dan dia ada kesan baik dia boleh tolong kita, dia boleh menyenangkan hati kita, dan pula juga dia boleh bawa kita pergi kepada syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita nak kelih kesan jahat dan kesan buruk apabila seorang tak dibuat maksiat. Apabila seorang tak melakukan maksiat, sebenarnya kesan buruk ni, walaupun sedadu tak ada igat, walaupun kerajaan tak ada bubuh je, tak ada duduk dalam gok, tapi kesan jahat daripada dosa tu tetap ada dalam jiwa kita, dalam hati kita dan di dalam hidup kita. Kenapa muslimin yang dirahmati oleh Allah? Benda ni kita dah tahu kata ayah kita mula-mula dia duduk di dalam syurga, duduk tempat seni, tempat yang Allah Ta'ala kata dua-dua orang ni, hei Adam, makanlah nak makan gapo. Nah, duduklah nak duduk lagu mana seni duduk. Tapi akhirnya dengan sebab ditipu oleh syaitan, dengan sebab melakukan satu maksiat deraka kepada Allah, dengan sebab itulah kita terpaksa kena pindah daripada tempat yang paling seni, tempat yang duduk dalam keadaan nikmat, kena pindah pergi kepada alam cubaan yang segala susah. Atas dunia ni yang kita duduk ni, segala kesusahan dan segala kesusahan yang ada di atas dunia ni tak serupa kita duduk dalam syurga hari tu. Mak pak kita duduk dalam syurga hari tu, ayah kita Adam dengan Hawa duduk dalam syurga, segala kesenangan, tak ada susah. Tapi oleh kerana satu dosa yang dia laku, kesilapan yang dia buat, pindahnya daripada alam yang senang kepada alam susah. Dan begitu juga Iblis ni daripada orang yang paling dekat dengan Allah dan orang yang duduk di dalam syurga, apabila deraka kepada Allah, takabur kepada Allah, lalu Allah hamba dia daripada alam rahmat pergi kepada alam laknat, daripada dekat dengan Allah pergi kepada jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah Taala paling marah dia kerana menyalahi dan buat apa yang dilarangi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, ini benda yang berlaku di dalam sejarah. Dan juga apabila kita mari di atas dunia ni pula, setelah Allah Ta'ala jadi manusia, maka di dalam kalangan manusia tadi ada yang deraka, khususnya deraka kepada junjungan ataupun utusan Allah yang Allah Ta'ala hantar mari di atas dunia ni, tak dengar ajaran Nabi, tak buat, tak ikut apa yang disuruh oleh Nabi SAW, khususnya para anbiya yang telah dulu dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya nak kat contoh Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh ni, setelah mana Nabi Nuh duduk dakwah kaum dia pakai masa 950 tahun, malam siang, inni da'utu qaumi lailan wa nahara, malam siang. Dan juga macam-macam cara untuk nak buat kaum dia tak percaya dan beriman kepada Allah. Tapi akhirnya demo tu tolak dakwah Nabi Nuh. Sena-sena main dengan dakwah Nabi Nuh. Bahkan
ejek-ejek dengan dakwah Nabi Nuh. Tak ada dah. Dosa yang begitu juga dosa besar apabila manusia deraka kepada suruhan Allah ataupun nabi-nabi yang Allah Taala hantar mari kepada kita. Akhirnya kaum yang deraka kepada Nabi Nuh tu semua tenggelam dalam air. Fakadzabuhu fa'anjaynahu, dan juga mereka dusta kepada Nuh. Fa'anjaynahu walladzina ma'ahu fil fulk. Allah Ta'ala selamat Nabi Nuh dan orang-orang berimeh. Sebaliknya orang deraka, orang yang buat maksiat, wa aghraqna alladzina kadzabu biayatina, dan Allah Ta'ala orang deraka kepada Allah Ta'ala tenggelam. Kaum Nabi Nuh ni walaupun banyak bilangnya dia, walaupun hebat kedudukan dia, semua tak dilemah air belaka. Wa aghraqna alladzina kadzabu biayatina, kihnya tak percaya, tak berimeh kepada ayat-ayat Allah Ta'ala. Buat dosa ni, orang yang tak berimeh kepada ayat Allah, orang itu orang berdosa. Sehingga Allah Ta'ala demon ini tenggelam di dalam air bah. Innahum kanu qauman amin. Tuhan kata mereka itu adalah kaum yang tak nampak, orang yang buta. Orang yang buta sungguh ni ialah orang yang tak nampak kebenaran walaupun mata celak sekalipun. Mata dia nampak molek, tapi dari segi kebaikan ni tak boleh buat, tak nampak, ikut royak. Royaklah cara mana apa? Bijak setara Nabi Nuh ni, hebat setara Nabi Nuh ni tak makan demo ni. Hati ni apabila dia gelap, hati ni apabila Allah Ta'ala tutup ni, hebat setara Nabi mari dakwah pun nak terima tak boleh. Demo ni kena azab ya. Allah Ta'ala azab di atas dunia melalui lemah air. Innahum kanu qauman amin, kerana mereka tu orang yang tak nampak kebenaran daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini satu contoh. Contoh yang lain pula, Nabi Hud ni dia ada kaum dia, nama dia Ad, Iramazatil Imad. Demon ni hebat, boleh paku bukit, boleh tebuk bukit, boleh buat rumah di dalam bukit. Tapi apabila Nabi Nuh dakwah tak terima, deraka, sehingga Allah Ta'ala azab mereka itu melalui angin ribut. Sehingga Allah Ta'ala kata, ma tadharu min syai'in atat alaihi illa ja'alathu karramim. Mari angin ni, benda hak duduk atas muka bumi, tempat dia duduk ni dibawa oleh angin supaya dengan sapah. Supaya dengan pohon kayu yang belum bawah. Bawa seni-seni supaya dengan kertas lah kita kata. Allah Ta'ala akak demon ni melalui angin yang kuat supaya dengan kertas naik patah udara. Sebab apa Sebab dia akal kepada Nabi Hud. Ni juga kaum dulu juga muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan kaum Lut, kalau kita kelih Nabi Lut ni pun dakwah kaum dia bukan main juga. Nak kata penyelewengnya manusia ni pada masa Nabi Lut kena kepada jantan sama jantan. Tinggal orang perempuan tak kena pada orang perempuan, minat pada orang jantan. Kita kata menasabah dah. Kena kepada orang jantan. Hari ni kita boleh kelih sendiri kata jantan pone ke karakter ke tom ke gapo ke bercampur aduk habis di dalam masyarakat. Demon ini kaum Lut dilaknatkan oleh Allah Ta'ala, dan kerana deraka kepada Allah tak turut Nabi Lut, Allah Ta'ala sebut kata wa amtarna alaihim matara. Allah Ta'ala waktu hujan daripada langit. Hujan tak ada bukan sekadar hujan air. Kita ni kalau hujan air tu pun berat dah. Hujan air dengan ribut tu pun kuat dah. Tapi hujan yang Allah Ta'ala waktu turun daripada langit, daripada batu dan api. Allahu Akbar. Fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Saya kata muglih fanzur, khitab ni kepada umat Nabi Muhammad. Mu perhati kelih. Bagaimanakah akibat ujung jatuh orang yang buat jahat. Orang buat jahat ni dia bukan ujung jatuh molek. Saya kata kaum Lut, hak lawan Nabi Lut, main jantan sama jantan. Minat orang jantan, kelih perhati kelih. Belum pada ni Allah Ta'ala balik bumi di Jordan dan di Urdun.
Allah Ta'ala balik bumi. Hingga hari ni pun tak tahu sejarah duduk mana. Dan waktu hujan daripada langit. Nah, fanzur kaifa kana aqibatul mujrimin. Ini kesan daripada orang yang buat salah. Orang yang deraka kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, muslimin yang dirahmati oleh Allah. Jangan suka kata dia duduk dengan keadaan seni, jangan. Walaupun polis tak ingat, walaupun sedadu tak ingat, walaupun kerajaan tak tahu, tapi Allah Ta'ala punya tahu. Nah, Allah Ta'ala akan, kalau dia tak bertaubat pada Allah, satu hari sampai masa dia untuk Allah Ta'ala balahkan dosa mereka muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan juga melalui dosa ni, kesan jahat daripada dosa ni, ada beberapa perkara yang kita nak sebut pada malam ni. Yang pertama, kalau siapa buat dosa deraka kepada Allah, Allah Ta'ala ta'wi kepada dia ilmu. Ngaji banyak tapi tak masuk perut, orang panggil. Ngaji banyak tapi tak masuk, tak jadi. Kalau kita clear, Masya Allah, masyarakat kita lan ini ngaji live show lah, ngaji lepas subuh lah, ceramah besar lah, macam-macam. Nah, tapi bukan semua. Kalau nak banding member ni, nah, member ni hari-hari setiap jemaah tok khotib duk baca, duduk beroyak dan duduk ajar orang kampung. Tapi adakah kesan? Kadang-kadang tak ada kesan gapo. Tanya kata sebab gapo? Sebab gapo ilmu tak luk kepada mereka ni? Kerana mereka tu ada dosa. Nah, pas satu kali Imam Syafi'i, ketika Imam Malik tok guru dia kelih kepada Imam Syafi'i, nah, kelih kepada kehebatan budak ni ada keceridikan, budak ni ada kehebatan. Imam Malik pesan mula-mula untuk nak tutup ilmu, pesan ni gapo? Dia kata, inni arallaha qad alqa ala qalbika nura. Hei Syafi'i, saya nampak kata Allah Ta'ala masuk di dalam hati awak ni cahaya. Nah, ada cahaya, ada nur. Fala tutfi'uhu bi zulmatil ma'siyah. Jangan sekali-kali kamu mapuh cahaya yang duduk dalam hati ni dengan buat maksiat. Nah, dengan buat maksiat. Jadi kerugian besar ini ketika orang ngajar ilmu tak masuk perut. Allahu Akbar. Tak masuk perut dan tak boleh amal. Ini rugi besar. Ilmu agama tak masuk kita. Hak lain masuk belakang. Cara nak nanam padi kita tahu. Cara nak tanam burung kita tahu. Cara nak tanam durian kita pandai. Cara nak tanam kelapa pandai. Tapi kalau cara bab agama tak masuk perut. Ini kerugian yang paling besar. Tanya sebab apa? Sebab dosa dia. Rugi berat. Teruk. Nah, rugi teruk kita kalau kita ada dosa ni, Allah Ta'ala haramkan ilmu kepada kita. Nah, ilmu agama kepada kita. Ini satu. Dan kesan jahat juga daripada kita buat maksiat ni, Allah Ta'ala sepik pintu rezeki. Allah Ta'ala kurang jalan untuk nak dapat rezeki. Kerja siang malam, petang tu pagi petang, tapi rezeki payah makan. Dan kerana apa? Kerana maksiat. Nah, maksiat. Kerana di dalam satu asar, innal abda, sesungguhnya hamba Allah ni la yuhramu ar-rizq, la yuhramu ar-rizqu bi-dhanbi yusibuhu. Ini tercatat dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Seorang hamba Allah Ta'ala haram rezeki kepada dia dengan sebab maksiat yang dia buat. Hari ni kalau kita rasa kata, rezeki kita ni apa jadi susah, rezeki kita ni apa jadi payah, rezeki kita apa jadi sepik, nah, lepas tu tanda kata kelih mula-mula sekali dengan sebab dosa ke apa. Nah, dengan sebab dosa. Ada orang-orang yang Allah Ta'ala tak beri rezeki ke dia dengan sebab dia buat dosa. Ada. Tapi ada sebaliknya, orang yang tadi buat dosa banyak tapi Allah Ta'ala beri rezeki ke dia. Ada ke macam ni? Orang yang paling takut juga ni. Orang yang buat maksiat dia jelas-jelas. Nah, deraka kepada Allah jelas-jelas.
buat maksiat jelas-jelas tapi kaya dia. Hak ni dia panggil istidrak. Istidrak ni kata mudah-mudah bui upai. Kalau kita nak cari ikan, kita sakut upai di mata tahu, nah Allah Taala bui upai kita. Nanti kena mata tahu bila hari ya. Allah Taala bui so akhir mata tahu dek tekak mati kita. Ni paling takut. Tapi kalau korang ni pokatik ni, terkadang Allah Ta'ala tak beri rezeki kepada kita, nak beri kita khabar. Kerana manusia ni, Allah Ta'ala ni macam-macam cara untuk nak beri kita khabar. Nombor satu sekali, dia tak seru rezeki kepada kita. Kan? Atas dunia ni, hukumnya yang paling molek, khususnya di Europe. Nah, ataupun di negeri Sia ni, kita prap. Manusia ni, dia mikir kena prap banyak-banyak ni. Nah, lakar api merah kena prap. Tak ada baik kaki kena prap. Go to prap, go ni prap, dia beringat. Dia beringat. Di Saudi dulu, awal-awal ada api merah, tak ada pakat tak dengar berlaku. Hingga siapa naik, siapa 2,000 riyal. Siapa 3,000 riyal. Lah ni rakyat dia, kalau duduk api hijau tu beringat, slow dah belah-belah. Takut apa? Takut nyegi tu kena api merah. Kena bayar lana. Manusia ni, Allah Ta'ala nak beri khabar kata dia duduk dalam keadaan buat maksiat, Allah Ta'ala sepik pintu rezeki, takut-takut nak mikir. Nah, Allah Ta'ala kurang luber rezeki, nak cari rezeki popaya dan kerja buat ni tukul lumuh. Tapi tak boleh rezeki. Sebab selain daripada ekonomi, selain daripada kerugian, selain daripada tu ni, so lagi daripada sebabnya kemungkinan ialah kita buat maksiat. Ni kita buat maksiat. Ini kesan jahat daripada kita lakukan maksiat. Dan juga kesan jahat juga daripada kita buat maksiat, muslimin yang dirahmati oleh Allah, susah. Jadi susah berlaku. Kanan susah, kiri susah, depan susah, belakang susah. Panggil tutup habis jalan kemudahan. Jalan kemudahan tadi Allah Ta'ala tutup belakang. Taksirul umur dia panggil. Nah, sebaliknya orang takwa kepada Allah. Orang takwa kepada Allah, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa takut kepada Allah, Allah Taala beri jalan keluar bagi dia. Nah, tapi siapa deraka kepada Allah, susah di dalam segala urusan dia di atas dunia. Cuba kita perhati ya. Cuba kita perhati. Kalau kita pergi kanan susah, kiri susah, depan susah, belakang susah, cara tu kesan daripada kita buat tak molek. Kesan daripada Allah Ta'ala kifarat dosa kita jadi susah, jadi payah. Nah, bukan sekadar payah rezeki, payah urusan di atas dunia ni. Tu kesan daripada apa kita buat maksiat. Dan juga kesan daripada kita buat maksiat ni muslimin yang dirahmati oleh Allah, muka dia tidak ada cahaya. Tak serupa dengan orang semayang, tak serupa dengan orang ambil semayang, tak serupa dengan orang mukmin. Muka dia berseri-seri, kulit dia hitam, tapi dia ada nur di dalam muka dia. Nah, hak ni kalau muka pasal tak ada nur, muka ni muka buat maksiat. Pasal tu Ibnu Abbas kata, inna lil hasanati diya fi wajhi. Sesungguhnya pahala kita buat ni ada cahaya naik muka kita. Nur naik pada muka kita. Pahala ni kita buat, nur naik ke muka. Wa inna lil sayyiati sawadan fil wajhi. Sebaliknya maksiat, muka jadi hitam. Wa zulmata fil qabri wal qalbi, dan gelap di dalam kubur dan hati pun gelap. Allahu Akbar. Dulu orang tua dulu dia kata jangan makan serumuk gelap gelap. Nah, gelap perut dia panggil. Serumuk barat ada gapo kali. Hak besar sungguh maksiat tu. Dan maksiat tu hak gelap serumuk perut tu. Dan gelap perut ni bukan sekadar perut di atas dunia. Pas ke dalam kubur kita gelap, muka kita gelap, cahaya tak muka dia walaupun tuai putih tapi gelap. Kenapa? Kerana maksiat yang telah dia buat. Ini kesan jahat. Nah,
Kesan jahat muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dan kesan jahat juga daripada maksiat, tak boleh nak buat ketaatan. Susah ni. Ni, hak ni paling rugi sekali. Kita buat maksiat, maksiat ni dia beranak tubik maksiat. Dia tak suka buat amal yang baik. Amal yang baik dia beranak tubik amal yang baik. Hak jahat ni dia beranak benda jahat juga. Salah satu daripada dosa ialah apabila kita tadi buat maksiat. Salah satu daripada kita tak nak buat amalan taat tak boleh apabila kita buat maksiat. Apabila seorang buat maksiat jadi malah belaka. Malah nak sembahyang, malah nak mengaji, malah nak baca Quran, malah nak buat segala lubang kebaikan tu jadi kaku. Ni paling takut sekali kesan daripada dosa tadi. Payah pada orang lain boleh buat. Orang lain lebih kurang daripada dia lagi. Dari segi kemudahan orang lain kurang. Tapi dia boleh buat. Orang ni ada segala kemudahan tapi nak taat kepada Allah Taala tak boleh. Sebab apa? Sebab kesan daripada maksiat tadi wal iyadzubillah. Dan juga kesan daripada maksiat juga hina. Kita atas dunia ni kita hina. Kenapa orang yang lawan Tuhan orang hina? Atas dunia ni kalau siapa lawan orang besar-besar, punya dia mau ambil balik hina, ke tak boleh duduk negeri, ke duduk dalam gok, ke halau tubik dalam bumi. Kenapa? Kerana lawan orang ada amanah. Lawan kerajaan. Lawan siapa-siapa dalam negeri ni dia boleh buat. Apatah lagi kita apabila kita lawan Allah Taala. Apabila kita berlawan dengan Allah Subhanahu Wa Taala ni, orang ni tetap tidak mulia. Man kana yuridul izzah fa innal izzata falillahil izzatu jami'a. Man kana yuridul izzah, siapa nak kemuliaan, falillahil izzatu jami'a. Bagi Allah Subhanahu Wa Taala tadi kemuliaan yang besar. Semua kemuliaan tadi apabila kita rapat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Baru ni saya pergi semaya jenazah baba Allah kita hijau. Ini salah satu daripada alamat orang solehin. Salah satu daripada alamat orang yang ada kemuliaan. Masya-Allah orang maya ramah tak tahu mari di mana. Pas keluar masjid dia tadi. Mula Allah yarham Ustaz Idris kita seorang Ustaz Masjid Patang. Lagu mana kita kelih jenazah dia. Pada atas dunia ni bukan materi, bukan orang besar, bukan ustaz biasa mengajar orang, tapi dia al-izzah, dia ada kemuliaan. Tandanya apabila nak tahu kata di antara mulia ahli orang baik dengan orang jahat apabila kelih mayat. Apabila kelih masa dia mati. Masa dia mati ni masya-Allah ramainya orang. Saya pernah duduk di Mesir, ada seorang ulama mati ni, orang Kuwait mari. Beli tiket mari nak semaya jenazah. Orang Emirat mari, orang Qatar mari. Ulama Mesir baru ni. Dia tanya kata mari di mana orang ni? Subhanallah. Dia mau jom habis duit nak pergi semaya jenazah. Kerana apa? Al-izzah falillahil izzatu jami'a. Sebaliknya orang ada setengah-setengah kerajaan negeri Arab masa dia 20 tahun duduk alam merata. Ada 23 tahun. Tapi bukan sekadar masa dia mati, lepas dia mati tu duduk anak lagi. Lepas pada dia mati tu duduk hina lagi. Tapi kita tak boleh lah nak hina orang mati, dah tak boleh lah. Tapi nak kata hina apabila orang tu lawannya Allah Subhanahu Wa Taala. Orang apabila berlawan dengan Allah, dia akan hina duduk di atas dunia dan apatah lagi dari akhirat. Dan juga salah satu daripada kesan jahat juga ialah su'ul khatimah. Su'ul khatimah. Su'ul khatimah ni maksud dia mati dalam keadaan tak molek. Allahu Akbar. Pas satu ulama dia sebut kata siapa nak mati molek, kita istiqamah. Kita tetap pendirian kita di dalam harian kita. Lagu mana hari-hari kita jadi lagu tu.
Nah, masa sembahyang kena ada, masa mengaji kena ada, masa kebaikan pun kena ada, masa malaikat kita sibuk tak ada arah lah. Musafir tak apa lah. Tapi benda yang kita kena buat dalam hari yang kita 1 2 3 4. Kenapa? Kalau orang duduk lagu ni insya-Allah dia mati molek. Sebaliknya, orang yang duduk dalam keadaan maksiat, buat maksiat, orang tahu ada orang tak tahunya buat. Nah, orang ni kita takutnya mati dengan keadaan maksiat wal iyadzubillah. Kan ada orang mati dengan keadaan duduk atas pentah, duduk menyanyi pada. Ada orang mati dengan keadaan duduk minarok. Ada orang mati dengan keadaan minum, duduk ngebuh daun ketung. Ada rumah kita. Ada orang mati dengan keadaan duduk panan, duduk main judi pada. Wal iyadzubillah. Nah, su'ul khatimah ni kita tak serius sekali. Ujung jatuh, ujung su' kita mati dengan tak molek. Nak taubat bila lagi ni? Kalulah lo ni kita duduk keadaan maksiat, kita ada ukat lagi nak taubat. Kita ada ukat untuk nak balik. Tapi orang ni gi jahat belum pada mati. Mai ukat lah nak taubat. Taubat ke mana? Mati dah. Mati dengan keadaan maksiat wal iyadzubillah. Ini kita paling takut muslimin yang dirahmati Allah. Dan ramai orang yang mati dengan keadaan husnul khatimah, mati molek. Ada orang mati dalam keadaan rokok. Kata ulama, tempat yang kita tak boleh action, tak boleh nak sadang ialah masa kita mati. Masa kita hidup pia-pia pun boleh sadang belaka. Nah, nak jadi orang alim pakai jubah, pakai mutah. Nah, boleh mengajar sepatah dua tak apa dah. Nah, nak jadi orang kaya pakai kereta, pergi sewa kereta, pergi beli kereta, sewa kereta mahal-mahal. Allah, dia motor kersanya, padahal dia sedang ya. Hak lain di atas dunia ni kita boleh sedang belaka. Tapi cara kita nak mati belum pada kita mati, kita nak sedang tak boleh. Nah, kita nak sedang tak boleh. Kita lagu mana? Lagu tu lah kita akhirnya. Nah, su'ul khatimah dengan husnul khatimah. Muslimin yang dirahmati Allah, kita kena minta semua dan supaya akhiri umur kita ni dengan keadaan molek. Kita tutup dengan keadaan comel. Nah, insya-Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena beringat ada melalui maksiat ni kemungkinan wujud jatuh kita pergi kepada su'ul khatimah, pergi kepada mati dengan keadaan tak molek. Nah, mati dengan keadaan tak molek ni siapa-siapa pun tak sih. Nah, wal iyadzubillah. Dan juga kesan jahat ni juga muslimin yang dirahmati oleh Allah. Nah, bukan sekadar untuk peribadi seorang dak. Kesan maksiat ni terkadang tipu kepada umat semua. Timpa kepada rakyat belaka. Falamma nasu ma dzukiru bih. Tuhan sebut dalam suratul An'am. Tak kala mereka terlupa ayat-ayat Allah yang diberi teguran. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah Taala bui. Orang ni apabila duduk dalam keadaan buat maksiat, terlupa habis ayat-ayat Allah, terlupa habis hadis-hadis Nabi. Masa tu Allah Ta'ala buka segala kemudahan. Mewah wakga tu, mewah wakga ni. Hatta idza farihu bima utu. Sehingga rasa gembira, berasa puas hati, berasa kena dah di atas dunia ni kita cukup belaka dah. Akhadnahum baghtatan fa idza hum mublisun. Allah Ta'ala ambil nyawa selalu dah. Dengan keadaan duduk keliru, tak ada buat persiapan. Mati dengan keadaan mewah. Takut juga. Allah Ta'ala bui sehingga akhir ayatnya Allah Ta'ala mati dengan keadaan sekaligus tak ada segenar mari. Kalau dia mau mati baru kata dia mau ada mak ring boleh hidup lagi 2 tahun tu boleh semaya puasa lagi, boleh buat amalan soleh, boleh buat gotu, boleh buat goni. Tapi hak mati tak khabar ke diri ni. Moga senang. Nah, kereta motor ada segala duit piti tak ada, susah tak ada, kena tupai siapa. Kita ada rasa kata tak ada sakit gapo kita ni. Tak perlu kepada rumah sakit, tak perlu kepada jarum, tak perlu kepada orang panggil air garam, tak ada, kita segar. Tapi akhirnya apabila siapa masuk, nya mati. Kita sendiri pun kata, weh, tak ada jadi gapo Ada banyak ada daripada golongan kita. Mas, sakit gapo. Nah, orang dulu nak boleh kau mati ni, nah, bulan-bulan pergi berzairah, pergi gula, pergi saka, pergi berzairah, dia sakit. Dia mati dah, padai dah dengan dia lama. Tapi lah ni dah.
Lah ni kemari duduk dah kopi dengan kita mati dah. Allahu akbar. Ha bisa. Kemari duduk main bola dengan kita. Mati pasal tak ada alamat. Tak ada segenar mari kan tak paling takut. Apabila mati pasal ni tidak ada persiapan. Tak ada boleh buat siap ke apa. Tak ada boleh taubat, tak ada boleh sembahyang, tak ada boleh baca Quran. Allahu akbar, ni berat. Dan juga kesan jahat ni juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, apabila kita buat maksiat, kesan daripada maksiat tadi, dia boleh menghilangkan nikmat Allah. Nikmat ada molek-molek dah. Habis dah. Habis. Nikmat dengan keadaan molek apabila kita buat maksiat ni hidup bakar, hidup makan benda molek tadi. Mana dalil? Dalil tu yang sebut dalam Quran. وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا قَرْيَةً كَانَتْ آمِنَةً مُطْمَئِنَّةً. Allah Ta'ala banding. Allah Ta'ala akak. Bukan banding saja dak lah. Mana Allah Ta'ala akak contoh. Pernah berlaku belum pada ni. Qaryatan. Satu kampung. Aminatan. Kampung yang aman. Siapa tak say kampung yang aman? Kampung yang selamat. Buka pintu tak ada orang masuk, buah kayu tak ada orang curi, kakak mah duduk lagu tu pun tak ada orang ambil. Siapa tak say kampung di sini? Selipar duduk depan rumah pun tak ada orang curi, kereta pun tak ada kena koci. Lepas tu mutmainnatan, tenang hati kampung kita. Kampung kita tenang, tak ada lagi misal. Alhamdulillah kita soi kok kian si dengan soi kok kian hok ni. Tenang lagi tapi tak ada juga, tapi tak banyak lagi. Tapi kalau curi itu ayat tu nabi bla-bla. Tak siap jadi besar. Jadi ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan. Allah Taala beri rezeki setiap tempat. Buah kayunya, buah benih padinya, tubik buah, tubik hasilnya, tanah ulang-ulang naik, gi ke laut boleh, ikan naik atas bukit pun boleh. Boleh tu boleh ni. Rezeki setiap bucu kata mudah. Kapun ni ikut tanah naik belakang. Ikut cari boleh belakang. Di dalam tanahnya ada mah. Di dalam benih padi, tubik padi, dalam laut tubik ikan. Fakafarat bi an'umillah. So akhirnya dia mau deraka kepada nikmat Allah. Tak syukur nikmat Allah. Fa adzaqahallahu libasal ju'. Allah Taala tukar daripada bumi yang ada segala kemudahan menjadi bumi yang lapar. Tak cukup makan ni. Orang ni, negara yang tak cukup makan ni tidak ada keselamatan. Dia mau curi. Curi tak cukup. Tak cukup makan ni. Dengan keadaan lapar semua. Di rumah kita alhamdulillah sekarang ni nak kata orang dengan keadaan lapar tak ada. Curi dengan keadaan lapar rumah kita tak ada. Hak curi rumah kita lah ni lapar dadah dan lapar sing septik. Hak tu hak curi. Bukan lapar makan ni tu orang tak curi rumah kita. Curi hak lapar kan ada dadah. Dia kan ada sing septik dalam tubuh badan dia. Dia curi tak cukup makan ni. Wal khauf, dan Allah Taala tukar daripada berasa amin jadi takut. Nak tubik sorang berasa gerung. Takut Kita nak bawa motor, orang tino nak pakai kakah mah. Kita nak pakai jam molek nyekrak tangan ke demo misalnya. Kita nak bawa duit banyak nyoci ke demo tengah jalan lagu mana berasa. Alhamdulillah pak kita ni amin alhamdulillah. Selamat lagi pak kita 3 wilayah ni. Kalau tak ada sakut dengan maksiat, dengan deraka kepada Allah melalui dadah, daun ketung, ubat kuda ni, buah kayu lekat. Buah kayu tak lekat hari ni dengan sebab demo ni dengan sebab duk curi, dengan sebab nak makan benda tak molek. Patut Tuhan kata bima kanu yasnaun. Sebab apa Allah Taala tukar daripada senang jadi susah, daripada kenyang jadi dahaga lapar, dengan sebab dosa yang mereka buat. Ni dosa ni apabila dia buat ni, nikmat cerak-cerak dah nikmat hilang tangan kita, wal iyad billah. Hilang nikmat. Hilang daripada nikmat yang ada di tangan. Pasal tu, salah satu daripada kesan jahat daripada dosa ni juga, Allah Ta'ala wikering tak waktu hujan. Ni
Kita ni kadang-kadang ada tahun tu hujan tak turun 4 bulan. Nah, pun kayu jadi kuning, binatang pun perlu pada bumi-bumi terbelah habis. Nah, sungai-sungai pun kering kotak, telaga pun tak cukup air. Apabila tak hujan. Hujan ni dia turun dengan perintah Allah. Dia Tuhan kata tak usah turun. Tak turun. Nah, hidup turun ke lain. Nah, tak turun tempat kita. Hujan ni terkadang Allah Ta'ala sekat tak sewa turun dengan sebab dosa. Dosa banyak berdoa sini ni. Allah Ta'ala sekat tak sewa turun hujan. Kita ni apabila tak turun hujan susah berlaku dah. Nak nanai pun tak naik. Binatang pun tak boleh makan. Kita sendiri pun tak boleh guna air. Nah, kering kotak berlaku nak ambil air tak boleh. Kita kelih di Afrika lagu mana. Negeri-negeri yang tak ada air lagu mana kedudukan dia. Nah, alhamdulillah kita ni air ada 24 jam. Berapa buat lolok putus bila ya belarok lah dah. Geger. Nah, telefon kanan kiri lah telefon dah. Berapa tak boleh buat kerak kat sini. Padahal air lain tak ada lagi, tu tak boleh duduk dah. Pakai Allah Taala bui kering sungguh. Allahu akbar, lagu mana kita tahu dah. Dan juga Nabi tersebut kata, "Ma muni'a qaumun, ma mana'a qaumun zakata amwalihim." Satu-satu kaum apabila tak beri zakat. Duit banyak tapi tak beri zakat. Berasa kata hak kita sayang nak beri. Dah. Nah, lepas tu illa muni'u al-qatr minas sama'. Allah Taala tak sewi turun hujan daripada langit. Dengan sebab maksiat ni hujan, dengan sebab maksiat orang tak sewi zakat ni maksiat besar. Tuhan kata tak turun hujan. Kenapa? Kalau turun hujan pun tak jauh kat dia ni. Tak waktu baik zakat juga. Nah, pasal satu orang dulu apabila dia kelih hujan dia kelih tahap awal tak tahu udara. Dia ayat kabut, tahap awal. Awak nak hujan mana hujan lah tak apa. So akhirnya zakat siapa pak kita juga. Nah, zakat siapa? Turun bumi mana pun zakat siapa. Nah, kita ni hujan kadang-kadang Allah pagi petang tapi tanya kata zakat. Nah, banyak mana zakat tanimah khususnya. Nah, orang ada diri yang atas bukit nyetak zakat dia macam tu. Duk tunggu puak nanai padi. Puak nanai padi ni berapa cokoh orang 3 wilayah nanai. Nah, jalan kepada Bantul nak pergi kepada apa? Nak pergi kepada Pekbung tu ada sikit padi. Pahak lain pada tu tak ada lagi abuk padi. Lepas tu hak dokong dak tahu bukit, hak dia dak tahu bukit, tak ada kena zakat dia macam tu. Bahaya tu. Tak ada zakat dia macam tu. Nah, boleh duit banyak-banyak zakat daripada kayu untuk nak dapat keberkatan. Nah, dia cerita ni pada masa dulu ni cerita sungguh lah. Ketika dia jalan pada pasir gelap atas langit tu, nampak nak turun hujan, bunyi datang udara. Dia kata hujan tak usah turun sini lah, pergi turun tempat tanah dia tu. Pergi turun tempat tanah orang ni, bakon ni. Hujan pun angin mah bawa tahun tu pergi hujan lain. Dia pun jalan turut hujan tadi. Lepas tu dia kata siapa orang ni? Pergi satu tempat tu tak hujan apa lebat, hujan lebat. Ada seorang lelaki tak dia orang tua duduk ke air untuk tanimah dia lah. Ambil ada cok lah so kita kata duk kai hai berlari air dalam kebun dia. Dia kata awak nama sekian. Dia tahu mana kata saya nama ni. Dia kata awak tahu mana? Dia kata saya dengar daripada langit suara ni hujan kata jangan turun sini pergi turun di tanah mung. Tanah awak dia kata. Awak buat gapo? Ya hujan tak hujan lain mari turun sini. Nah, dia jawab kata setiap kali buah kayu dia tu buah kayu dia bagi 3. Nah, maknanya 3 mana kalau dia jual buah kayu ke gapo ke dia bagi 3 bukan ambil dia lah kodok. Yang pertama dia kata 1/3 untuk diri dia, untuk anak bini dia. 1/3 lain pula untuk beli baju, beli gapo tu, cara ke kebun dia lah. 1/3 akhir ni dia keluar zakat. Nah, kebun dia tu hujan tak situ turun, lain mari turun sini.
Dengan sebab apa dia ada amalan dia ni? Amalan zakat dia. Dan saya pernah cerita kata orang rumah saya mati dah sekarang. Biasanya lembu ni, nah dia beranak setahun seekor, okey. Lembu beranak setahun seekor. Tapi lembu dia ni beranak setahun 2 ekor. Kenapa? Anak dia hok yatim-yatim, hok tino dia ngaji agama habis. Atas duk pondok habis. Atas duk pondok. Dan saya dengar orang ni, dia kata dia pelik anak dia duk ayat. Anak dia tu tok khotik rumah. Dia kata masa ayah dia hari tu lembu, pelik tak pelik, dia kata setahun tu ambil 2 ekor beranak. Setahun. Kita terima Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi keberkatan itu dia mari melalui kita beri zakat, melalui kita waktu bersedekah. Pasal tu siapa ada kebun tu, awak mari pada masjid kita boleh beli api ni. Duk gelak lagi ni. Hak kebun banyak kok sok kiri kau kok mana ke. Zakat-zakat deh. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, melalui dosa ni juga, dosa ni terkadang dosa kita buat ni jadi besar. Dosa biasa ya tapi besar. Ada kok tadi kesan kita sebut dah kesan jahat. Kesan jahat ni keliling-keliling kita dah. Dosa kita ni kalau sedadu kita buat salah, dadu tak ingat apa benda ni ada ni. Tak boleh payah rezeki, payah cari makan, susah dalam hidup, geluh gesah. Ya Allah. Kego tu punah, kego ni punah. Cuba perhati kita buat gapo silap. Kita dengan Allah Taala. Dan juga ulama sebut kata terkadang dosa tadi jadi besar dengan sebab kita istihanah bil maksiyah. Kita kecilkan maksiat. Kita main-main dengan maksiat. Hari ni maksiat bebas. Dulu orang nak buat maksiat ni, dulu kalau dia mau buat maksiat kan, kalau nak judi kena pergi tempat main pak main wah kocok, duduk bawah pohonnya api merah, kena usaha pergi. Lah ni nak judi main dalam telefon dalam telefon online duk lekat judi banyak mana. Hak peliknya saya pergi di kedai kopi, satu kedai kopi tempat makan nasi lah. Duk kecek. Duk kecek dia tu, dia tu berahi sungguh itu tiket lomba. Kena dia. Hak ni kata kena lomba 2 ekor awal, hak ni kena lomba 3 ekor akhir. Dia pakak pergi, dia kata saya, kita pergi sekali dia kata. Pergi cari lomba siapa dia nak qasi tamaran. Ustaz duk band dengan dia tak kenal lah. Tak pecak piah moga pakai cuk ngajar dia tak kenal gitu lalu makan nasi. Yang kata tiket lomba ni kedai kopi duk kecek mainnya buat kita. Dan jual lomba ni, judi lomba ekor ni kata ada orang bukit Islam ada judi. Tapi orang Islam ada juga. Beli maksiat. Maksiat tadi tersebar. Tersebar melalui Facebook, tersebar melalui WhatsApp. Semua tadi jadi dosa besar belaka tu. Jadi dosa jadi besar. Kenapa kita main-main dengan maksiat? Wal iyaz billah. Dan juga Nabi ada sebut Huzaifah, dia kata lagu mana? In kana ar-rajulu la yatakallamu bil kalimah ala ahdi nabi fayasiru biha munafiqan. Pada masa Nabi ni kalau orang kecek perkataan ni jadi munafik dah. Wa inni la asma'uha min ahdikum fil majlis wahid 4 marrah. Dia kata tapi puak awak ni lepas pada Nabi mati ni dalam satu majlis 4 kali sebut benda ni. Pada masa Nabi ni kalau sebut tu jadi munafik dah. Tapi bawa masa lang-lang ni tadi dalam majlis duduk atas meja kedai TO tu 4 kali tu main-mainnya. Maksiat lah ni tu jadi benar main-mainnya. Ada setengah-setengah dia kata bukan anak dia saja duk berebuh, ayah dia sendiri perlu rebuh sekali dengan anak juga. Yalah dah. Ayah dia perlu rebuh daun ketung sekali dengan anak juga. Waliyaz billah. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, sebab membesarkan dosa kita, dosa tak besar mana kali tapi kita buat benda ni jadi besar. Kita jelah, kita perakat.
Oh, kawan, boleh main 20,000 tiket lombok. Kalau dia cara dia pun dia boleh kira, tapi bagi dia ayat kok orang tadi. Nah, jadi dosa besar dah. Ataupun dalam bulan puasa. Dalam bulan puasa makan kerupuk tengah jalan. Isap rokok tengah jalan. Tak, iya ada mana puasa-puasa kita malah puasa. Orang ni dosa besar ni. Pasal apa? Kerana jelas maksiat dia. Hari tu orang tak puasa ke dia pergi makan. Makan dalam ruang malu pada tu imi. Nah ni dak dah. Nah, tak puasa awak maksiat ni depan tu imi. Nah, pun tak apa. Tak ada siapa malu siapa dah. Ni pun jadi dosa besar juga. Nah, Nabi ada sebut sendiri, Nabi kata apa? Nabi ada sebut kullu ummati mu'afan. Setiap umat Nabi ni dapat keampunan daripada Allah ilal mujahirin, mereka orang yang jelas-jelas buat maksiat. Maksiat tak malu siapa. Tak maksiat, tak ada kerencai siapa. Ini adalah termasuk daripada dosa besar juga, waliyadzubillah. Dan juga muslimin yang dirahmati oleh Allah, melalui maksiat tadi, dia bukan kena orang buat maksiat saja, dah akan hancur habis orang jauh pun. Clear lah tempat yang kena bala, kena boh kau, nah kena gapo kau, akhirnya masjid pun pecah juga. Nah di mulut hari tu balasah pun kena juga, orang jauh pun kena juga. Puya boh mari kena belaka, puya ribut mari pun kena belaka. Pasal tu Aisyah tanya kata, fuak kami akan mati juga. Anuh laku wa fina salihun. Kita dihancur apa kita akan mati ke dengan keadaan orang baik pun baik ramai dalam masyarakat. Nabi kata betul, na'am idza kasara al-khabath. Apabila maksiat tu banyak, tak ada siapa larang, tak ada siapa beroyak, kena berlaku. Tok lebar, tok gapo pun kena berlaku. Jadi muslimin yang dirahmati Allah, kalau kita nak bilang lah kesan jahat daripada dosa ni banyak lagi. Hak ni ulama mari atur kelis nak gambar, nak nampak. Nah kata maksiat yang kita buat ni bukan main Kesan jahat dia ni bukan sekadar undang-undang di atas dunia. Hak ni undang-undang hak Allah Taala. Nah, undang-undang hak Allah Subhanahu Wa Taala. Patu salafus soleh dulu dia kata lagu mana? Dia kata inni la a'sillaha fa'arifu dhalika fi khuluqi dabbati wa imra'ati. Saya setiap kali kalau saya deraka kepada Allah, saya tahu kata dosa saya ni kesan kepada binatang saya pera dan isteri di rumah. Nah, kalau kita buat maksiat, kalau kita ada kereta mula berona. Kereta tayar bocor. Nah, kereta tayar pecah. Dah. Kelik rumah pula, jadi masalah dengan bini. Ke bini tak dengar orang. Cara tu. Kata salafus soleh, kesan daripada tu lelaki buat dosa tu dia pergi kepada bini, pergi kepada harta benda kita. Nah, itu salah satu daripada kesan yang tak molek yang kita buat, yang kita kata tak ada puas buat maksiat, tak ada salah gapo dak. Sebenarnya kesan jahat tu banyak melalui maksiat yang kita buat. Dah. Jadi malam ni sekadar tu dulu insya-Allah. Sekadar tu dulu dalam pengajian kita minggu insya-Allah taala. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته